بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح آبائنا أمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا الأستاذنا، خصوصا إلى الشيخ مجدي الشيخ إبراهيم، خصوصا إلى شيوخنا وللأستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إنما الإنسان ما لم يعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, puji-puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ta'aluk sekalian alam, Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah. Dialah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada pagi yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat bertatahkan salam buat junjungan besar kita Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak. Ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi mulia ini kita menyambung kembali perbahasan kita di dalam kitab 50 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk wanita. Siri yang lalu telah kita perbahaskan tentang kelebihan perkataan salam, iaitu assalam, iaitu Allah Taala memberi penghormatan kepada mereka dengan kalimat salam, iaitu sejahtera. Maka pada hari ini kita menyambung kembali perbahagian ucapan-ucapan yang diucapkan yang selayaknya daripada orang yang bijak pandai, yang harus mereka perkatakan dan harus mereka bersabar daripada ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya, daripada perkataan yang keji-keji.
Maknanya salam juga masih lagi sejahtera. Selamat mereka di lisan mereka. Ada orang yang selamat tubuh badannya, ada orang yang selamat pandangan matanya, ada orang yang selamat telinga dia. Sebab salah satu jaminan Rasulullah SAW pada orang yang mana dia mengasingkan diri daripada orang agar orang selamat daripada diumpat oleh dia, ataupun dia selamat diumpat oleh orang. Itu termasuk dalam jaminan Rasulullah SAW. Masya-Allah. Dia duduk di rumahnya, maka dia selamat daripada membicarakan tentang orang. Dia tak boleh asyik dia jumpa orang, dia nak bercerita pasal orang. Ya, kamu tahu tak? Ada ayat apa itu datang? Tak tahu tak? Masya-Allah. Padahal dia di rumah dia kata, kau jangan cerita pasal orang, jangan cerita pasal orang, jangan cerita. Tapi bila berjumpa dia automatik. Dia cerita, tengok tak? Pada dah sudah baru dia menyesal. Apalah aku, tadi aku kata tak nak cerita pasal orang, lepas tu cerita pasal orang. Jadi apa langkah dia buat? Dia duduk dalam rumahnya, selamat orang daripada dibicarakan oleh lidahnya, dan selamat lidah orang daripada membicarakan tentang diri dia. Maka hari ini kita sambung perbahasan kita, masih lagi pada topik yang disebut dengan wasiat yang ke seterusnya ini, ataupun wasiat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wasiat berkata baik. Kita ni sebenarnya lagi masih pada wasiat yang ke-8 ya. Wasiat yang ke-8. Kitab ni tebal betul, 50/8. Yang ke-7, baru wasiat yang ke-7, iaitu janganlah berkata keji. Allah Taala. Perkataan-perkataan yang keji jangan kita sebutkan. 7. Sekarang muka surat 158. Hari ni 158. Muka surat 158, tapi masih dalam tajuk wasiat yang ke-7, janganlah berkata keji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabih wa nafa'ani fid darain al-amin. Allahumma amin. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala pada wasiat yang ke-7, iaitu jangan berkata keji. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya pada muka surat 158, perenggan yang kedua, berkaitan dengan wasiat ini adalah beberapa orang Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kotor kepada beliau. Apa ucapan dia? Iaitu Assamu alaikum, Assamu alaikum, kematian atas dirimu. Dan beliau menyahut wa alaikum. Sampai di sini Aisyah berasa sakit hati kerana ucapan mereka itu terlalu ucapan mereka itu. Lalu Aisyah berkata, justru atas dirimulah kematian dan kehinaan. Nabi SAW berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, janganlah engkau menjadi wanita yang berkata keji. InsyaAllah. Jadi pada sini apa kata Rasulullah SAW ketika Nabi dikatakan oleh orang Yahudi, Assalamu alaikum, kematian ke atas engkau, kematian dan kehinaan atas engkau lah, insyaAllah. Maka Nabi cuma jawab apa? Alaikum, alaikum, wa alaikum, dan ke atas kamu lah, dan ke atas kamu juga, kata Nabi SAW, dan ke atas kalian juga. Aisyah dengar perkataan tu, dia tak puas hati. Bila dia tak puas hati, mulut dia kata, atas kau lah mati. Sama macam kita lah kan, atas kau lah mati, sibuk mengata orang mati, kamu lah mati. Rasulullah kata kepada Aisyah, ya Aisyah, jangan kamu ucapkan apa yang diucapkan oleh mereka. Itu perkataan keji. Maknanya jangan orang buat perkara bodoh, kita pun ikut jadi bodoh. Maknanya orang tu sebut perkataan yang menghina, kita pun jadi menghina. Kita marah orang buat jahat, lalu kita membalas kejahatan dia dengan kejahatan. Jadi apakah perbezaan jahat kita dengan jahat dia? Kita tak suka dia sebab dia buat jahat, lalu kita pun berbuat jahat macam dia buat jahat. Berarti kita juga layak tidak suka pada diri kita pada ketika itu, kerana kita telah berbuat jahat.
Jadilah kamu seperti sebatang pohon yang lebat buahnya, kata Sayyidina Abu Bakar. Ketika dilempar oleh orang dengan batu dan kayu, kamu membalasnya dengan buah yang ranum dan manis. Subhanallah ta'ala. Ni, jadi tu sebab Nabi SAW ajar pada Aisyah, ya Aisyah, tak perlu balas kepada orang-orang yang seperti ini. Alaikum saja cukup. Alaikum wa alaikum, dan ke atas kamu juga. Jangan kita apa nama ustaz kata dia tak boleh sebab kata pepatah dah sebut, orang Jawa dah sebut dalam pepatah hidupnya, what you give you get back, kata masya-Allah. Apa yang awak bagi awak dapat balik, kata masya-Allah. Tak, bukan gitu. Ada benda what you give you get back itu benda yang baik-baik. Jadi benda yang jahat jangan. Kita bagi benda jahat dan kita akan dapat benda jahat balik. Berarti samalah alam ni berputar, iaitu orang tu jahat dan rata-rata orang pun jadi orang jahat. Dia Rasulullah kata, ya Aisyah, janganlah kamu menjadi wanita yang berkata keji. Mulut lidah wanita itu tajam, jadi lisannya lebih berbisa. InsyaAllah dia menusuk ke dalam hati. Justru itu jagalah lidah-lidah mereka. Ini masyaallah ta'ala anu, jagalah daripada mengatakan perkara-perkara yang keji. Kadang ada orang dia bangga kerana mulutnya laser. Bila mulut, bahasa moden kita panggil mulut laser tadi. Kalau bahasa Melayu kata mulutnya lancang. Dia tak ada tapih-tapih. Dia balas je sampai tu, kau jangan lawan dengan dia. Dia tu mulutnya hebat tu nah. Jadi kadang-kadang ada orang bangga dengan lisannya yang bercakap buruk. Dia rasa dia hebat, mulut dia tak boleh dikalahkan oleh orang. Orang macam ni sebenarnya sedang dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada pandangan Allah. Alamatu istighal abdi, tanda Allah Ta'ala berpaling daripada seorang hamba ialah Allah Ta'ala biarkan dia buat perkara yang tak beri faedah. Orang dulu-dulu kalau nak pergi Mekah pesan elok-elok dah, kamu bulan depan nak ke Mekah jangan buat jahat-jahat, nanti tak nampak Kaabah, insya-Allah. Kamu pergi sana dia berubah jadi ular, macam-macam benda kita dengar. Tapi zaman sekarang ada lelaki pergi sana pakai telekong, tak jadi apa-apa pun ustaz. Lelaki pakai telekong pun insya-Allah. Ada orang perempuan pergi sana pakai ihram, ya Allah, dia tak pakai telekong, dia pakai ihram, terbalik dunia ni insya-Allah. Tak jadi apa-apa pun orang ustaz. Yang pakai telekong tu tak kena laknat pun. Yang pakai ihram tak tutup aurat tu elok je ustaz, tak jadi pun dia monyet kat situ insya-Allah. Itu bukan tanda Allah Ta'ala nak hukum dia saat ketika itu. Allah Ta'ala akan panjangkan umur mereka. Allah bagikan mereka nanti di hari akhirat panjang penyesalan. Sesal dia panjang, ya Allah. Orang yang mengerjakan satu pekerjaan, satu perbuatan, satu perkataan sia-sia yang tidak mengingatkan ia kepada Allah walau satu saat, sesaat je, maka panjanglah penyesalannya di hari akhirat. Dia duduk menung, kenapalah sesaat tu aku tak istighfar, kenapalah sesaat tu aku tak, kenapa waktu itu baru dia sedar. Sebab kedudukan dia di atas muka bumi ini terlalu singkat. Tahun 70 ada orang yang meninggal dunia umurnya 30 tahun. Masa dia meninggal umur dia 30 tahun. Tahun 70 orang dah kebumikan dia. Sekarang 2023, berapa puluh tahun dah umur dia sekarang kalau dia hidup, insya-Allah. Jadi maknanya umur dia mati tadi dengan umur dia berada dalam kubur tak berbaloi kalau dia buat kejahatan dengan umur yang sedikit tadi. Kerana azab dalam kubur lebih panjang. Subhanallah taala. Dia mati waktu tu umur 70 tahun ustaz, tapi tahun mati tahun 60. Tahun 63. 63, 73, 83, 93, 23, 20, dah 50 tahun umur hari ini. Masa mati umur 30 tahun. Dalam kubur 50 tahun sudah. Tabarakallah ta'ala anu. Lama lagi duduk dalam kubur daripada di atas dunia. Jadi itulah berkata baik-baik saja. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi, may yu'minu billah wal yaumil akhir fa aqulun khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau dia tidak boleh mengatakan yang baik-baik, lebih baik dia diam. InsyaAllah diam saja, selesai masalah. Orang ajak bergaduh, tu sebab orang ajak bergaduh. Apa Nabi ajar? Inni shaim, aku puasa, insya-Allah. Kalau orang tengah puasa, inni shaim. Apa? Untuk latih sabar. Puasa daripada makan, puasa mulut. Aku tak bergaduh dengan orang hari ni. Tak maaf ya, insya-Allah. Kerana melatih sabar kita. Inilah di antara keagungan dan kesantunan beliau, kesabaran dan kehalusan sikap
dalam memperlakukan orang lain. Baik, sebenarnya kita nak tengok dalam Malaysia ni, tertegaknya, tertubuhnya sebuah negara yang dinamakan sebagai Malaysia. Sebelumnya dinamakan sebagai Tanah Melayu. Masa nama Tanah Melayu, tanah ni diperintah oleh raja-raja mereka tersendiri. Perlis raja dia, Perak raja dia, apa nama, Selangor raja dia, Johor raja dia, Pahang raja dia. Masing-masing raja-rajanya, dan negeri-negeri selat berada di bawah pemerintahan residen-residennya. Pulau Pinang dengan residennya, Melaka dengan residennya, Sabah Sarawak residennya. Nah, masya-Allah. Johor apa nama, Singapura dengan residennya. Sehinggalah berlaku pergabungan ataupun persepakatan menjadi sebuah negara yang dinamakan Malaysia. Bila jadi Malaysia, tubuh negara ini tadi dengan adanya rukun. Kita nak sembahyang, nak jadi siap sempurna sembahyang, tadi ada rukun dia, rukun 13 tu. Berdiri betul, niat diri betul, takbiratul ihram, Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir, selawat Nabi, salam, tertib, itu semua ada, insya-Allah. Kalau kurang salah satu daripadanya, maka tidak sahlah sembahyang tadi. Bila kita kata tubuh negara, apa yang berlaku dalam tubuh negara adalah rukun negara. Rukun negara yang 5. Apa dia? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Tu di Malaysia. Kalau di Indonesia kita ada Pancasila. Di Pancasila pula. Di Malaysia kita ada rukun negara. Salah satu daripada rukun negara kita ambil yang kelima pada kesopanan dan kesusilaan. Itu sebab dalam cerita ni, di antara keagungan Nabi SAW itu apa dia? Kesantunan beliau. Itu sopan santun tadi. Tabarakallah ta'ala anu. Dia bukan hanya lagu Roslan Madun dia. InsyaAllah orang dengar lagu Roslan Madun tak? Apa tu? Sopan santun anak Melayu, kata dia orang itu. Dia bukan cerita sopan santun daripada lagu saja, tapi kesopanan dan kesusilaan itu merupakan rukun untuk jadi rakyat negara. Kalau kebiadaban yang penuh, orang kita pantang, dia dengar je benda buruk terus dia nak melenting. Dengar je orang cakap dia tak. Itu sebab kadang-kadang otak dia tidak mencerna apa yang didengar oleh telinga. Dulu saya pernah cerita kisah ni, tapi kita ulang semula kisah ni, insya-Allah, kerana berkaitan dengan topik. Kisah Sayyidina Umar Abdul Aziz, yang mana beliau itu tadi kan adalah termasuk hamba Allah yang rajin sembahyang malam. Tetapi dia ni gubernur, dia ni pemerintah, bukan gubernur, presiden. Presiden di Madinah ketika itu, masya-Allah, Umar Abdul Aziz. Maka ketika itu apa berlaku? Sayyidina Umar Abdul Aziz, dia bangun waktu malam, dia punya pengawal ikut dia pergi. Dia ada pengiring dia, pengawal pengiring. Dia pergi masjid. Masuk dalam masjid, ketika itu orang ramai tidur dalam masjid. Orang geladangan ni banyak tidur di masjid. InsyaAllah, kita panggil mereka ni sebagai Ahlus Sufah. Mereka tidur dalam masjid. Masjid zaman Umar Abdul Aziz, dia bukan masjid macam zaman kita, elektrik pun tak ada lagi. Dia menyala pakai lilin. Jadi bila malam dia tiup lilin tu semua, masjid jadi gelap. Bila masjid gelap, dia pun masuk dalam masjid dengan pengawal. Masuk pelan-pelan, tak nak kacau orang tidur. Sekali ketika itu, dia tengah masuk, tersepak kaki orang tidur. Orang tidur menunjuk. Dia berjalan tak nampak orang tu tidur, dia sepak kaki orang tidur tu. Bila tersepak kaki orang tidur terkejut. Orang tidur pun tak nampak siapa yang sepak. Orang tidur tu bangun, "Hoi, gila ke?" "Hoi, gila ke?" InsyaAllah. Pengawal dengar orang tu cakap, "Oi, gila ke?" Dia ambilnya kayu nak dipukulnya orang, apa nama yang cakap, "Oi, gila ke?" tadi. Nak dipukul. Ditahan di Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz tahan, nanti dulu. "Awak nak buat apa ni?" InsyaAllah. "Saya nak pukul dia. Saya nak beri pengajaran kepada dia." "Kenapa awak nak pukul dan beri pengajaran pada dia?" "Sebab dia kata Amirul Mukminin gila." InsyaAllah. Ayat jumpa kita lah, insyaAllah ta'ala. "Gila ke? Orang ajar kamu kata aku gila." Sayyidina Umar Abdul Aziz mengatakan, saya tak dengar pun dia kata saya gila. InsyaAllah, dia dah kata tadi, "Gila ke?" Yang saya dengar, kata Sayyidina Umar Abdul Aziz, dia bertanya, "Gila ke?" Cakaplah tidak. Tak, insyaAllah, selesai masalah. InsyaAllah. Kita kan orang kata,
kata, oi, bodoh. Kita pun, oh hajar dia kata kita bodoh. Tak, dia tak kata kita bodoh. Dia baru tanya, bodoh ke? Jawab, tidak, saya cerdik. Masa saya bersalah. Yang nak pergi bergaduh dengan orang buat apa? Subhanallah. Bila orang kata, gila ke? Hajar dia kata gila, kita gila. Subhanallah Ta'ala. Dia tak kata, dia baru tanya. Allah. Jadi itu sebab kadang-kadang otak kita ni, dia tak cerna itu pertanyaan ataupun itu tuduhan. Subhanallah Ta'ala. Itu hanyalah pertanyaan. Dan masalah akan selesai bila dia katakan, tidak, saya tak gila. Subhanallah. Selesai masalah. Yang jadi masalah, gila ke? Kamu kata aku gila? Kena kamu ni ke? Oh, dia pun datang bawa kayu nak bantai kawan. Allah Ta'ala. Kawan pun tengok kawan nak bantai, dia pun nak bantai balik. Padahal hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Izal taqa muslimaini bisayfayhima faqatil wal maqtul finnar. Kata Nabi, ada dua orang muslim yang saling bertemu, yang di tangan mereka ada pedang. Pedang nak bergaduh. Maka bergaduhlah mereka dengan pedang tadi. Faqatil wal maqtul finnar. Yang mati, yang terbunuh dan yang membunuh, kedua-duanya masuk neraka. Gaduh sebab apa? Allah Ta'ala alam. Tak ada sebab. Tapi nak bagi tahu dua muslim bergaduh. Ini yang jadi isu sekarang. Sedih kita. Baru ni 2-3 kes dah. Antara yang terdekat dua minggu lepas. Iaitu dua orang lelaki-lelaki Islam bergaduh, bertumbuk. Allah Ta'ala di Kelantan. Gara-gara cerita pasal isteri diganggu oleh penjawat awam. Dua-dua muslim kena tumbuk mati. Apakah dengan mati orang Islam itu tadi dia rasa selesa? Wah, tenang aku dia dah mati. Tak. Hukum dunia pun dia kena, akhirat pun kena. Itu idzan taqwa muslimain bi sayfayhima fa qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh dua-dua masuk neraka, kata Nabi SAW. Apatah lagi kita katalah ini pisau tak? Ulu pisau kat sini. Nunjuk kopi ini pun haram. Pada orang muslim kena kamu. Allah Ta'ala. Ibu-ibu, kalau orang nunjukkan garpu yang pasu bunga tu, yang 3 tu tak, yang cakar pasu bunga tu, kalau dia nunjuk kita kopi ni, kita boleh pergi balai, report balai, saya diugut dengan trisula tu. Allah Ta'ala. Kita kata boleh dapat tangkap. Allah Ta'ala. Tu adab orang Melayu, orang Islam, khususnya rakyat di negeri Malaysia. Dia ada kesusilaan, iaitu sopan santun dan susila. Benda ni bukan hanya rukun dalam negara, tetapi telah diajar oleh Rasulullah SAW. Kalau kita kata orang Jepun, orang berbudi bahasa, kata orang hai, tunduk. Sebenarnya bangsa Malaysia ataupun rakyat orang Melayu ni lebih berbudi bahasa. Tetapi apa yang menimpa kata kita ialah bangsa span. Tak mahu saya cakap lagi tu, bangsa span. Apa bangsa span? Bangsa yang mudah menyerap ideologi bangsa lain. Dia tengok Korea, dia nak jadi Korea. Dia tengok Amerika, dia nak jadi Amerika. Dia tengok Jepun, dia nak jadi Jepun. Dia boleh jadi macam-macam. Allah Ta'ala. Itu sebab Rasulullah ajar kita sopan santun itu bukanlah hanya daripada tata tertib pergaulan dalam kehidupan, tetapi sopan santun itu bermula dengan bagaimana kita berbicara dengan orang, saat kita membalas jawapan orang, saat kita merespon apa yang dituduh oleh orang atau apa yang ditanya oleh orang. Maka itulah menunjukkan kesopanan yang tertinggi dalam diri kita. Kemudian sabar, kesopanan, kesantunan beliau, kesabaran. Itu sebab ciri orang beriman tadi, orangnya sabar. Ciri orang beriman dia sabar. Apa ciri dia? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illa alladhina amanu. Semua manusia ni rugi. Saya rugi, ibu-ibu rugi, ayah kita rugi, semua rugi. Semua. Sebab Allah kata illal ladzina innal insana lafi khusr. Setiap manusia itu rugi. Semua dalam kategori duduk rugi. Tapi siapa yang akan terselamat daripada rugi tadi? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Tapi orang beriman cukup tak? Tak cukup. Sebab takat beriman, semua boleh kata saya beriman Ustaz, saya beriman Ustaz.
Ahasiban nasu ayyatraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengatakan mereka akan selamat sekiranya mereka mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum pernah diuji oleh Allah. Orang beriman dia akan diuji oleh Tuhan. Kata Allah Taala. Yang pertama, ilal ladzina amanu. Cukup tak beriman? Tak cukup. Apa lagi nak kena tambah? Wa amilus solihat, dan buat baik. Buat amal baik, amilus solihat. Itu orang panggil buat amal soleh. Amal soleh ni apa ustaz? Itulah sembahyang tu, yang sedekah tu, yang haji tu, yang puasa, yang umrah tu amal soleh. Bukan. Amal soleh ni apa dia? Amal soleh ni tu amal-amal kebaikan dari kalimat islah. Islah buat baik. Ibu-ibu nak masuk dalam masjid tadi, tengok selipar berterabur. Kawan tak larat, sudah berusia pun tapi membongkok juga nyusun selipar ke kawan bagi lurus. Itulah orang soleh, insya-Allah. Orang buat baik. Nak masuk dalam masjid, tengok ada sampah, dia ambilnya sampah, dia bubuh dulu dalam poket, nanti kat luar aku bubuh dalam tong sampah, kata dia. Itu orang baik. Kalau yang rajin sembahyang, yang rajin sedekah, yang rajin puasa, itu ahlul abid. Kita panggil abid, orang kuat ibadat. Itu ada nama kitab Minhajul Abidin. Abidin, abdu, hamba yang beribadat. Adapun soleh, itu orang yang berbuat baik. Ketika dia jumpa dengan orang, dia baik. Itu sebab kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau talqa akhuka biwaj'it talqi. Janganlah kamu meremehkan kebaikan walau sekecil apapun, walaupun kamu bertemu saudaramu berpagi hari dengan senyuman. Datang jumpa orang, Assalamualaikum Jah, khabar sihat, lamanya tak jumpa, senyum, pahala dah ada kat situ. Allah Ta'ala. Kerana kata Nabi SAW, kamu tidak akan mampu membahagiakan manusia dengan harta-harta kamu. Tak mampu. Tak boleh. Hari ni kita bagi dia 100, hari ni kita bagi 100, besok bagi 100. Seronok dia kawan dengan kita. Kena 2 hari tak bagi 100, dah lari tak nak dah dengan kita dah, insya-Allah. Oh, dia tak bagi dah duit, tak apalah, aku sikit orang lain pula, insya-Allah. Itu mana bahagia dengan duit, dengan harta tadi. Tapi kata Nabi SAW, kamu tak akan dapat membahagiakan orang dengan harta kamu, melainkan kamu bahagiakan mereka dengan senyumanmu. Bagi-bagi senyum pada orang. Itu sebab senyum tu dia kata sedekah. Bila senyum pada orang, orang pun tercas dengan positif yang baik. Tu baru senyum, belum dia ungkap perkataan yang baik-baik. Kalau dia jumpa orang, Assalamualaikum Jah, ya Allah Jah, awak cantiknya hari ni, perkataan positif. Jadi orang yang dengar pun, terima kasih lah ya Allah. Dia seronok. Keseronokan itu ditransfer ataupun diagihkan dengan hanya ucapan yang baik-baik. Cuba kalau kita masuk pejabat, orang lain masuk senyum, seronok. Yang duduk kaunter pun tengok senyum. Khabar sihat? Sihat. Khabar sihat? Sihat. Alhamdulillah. Sekali masuk ni akak ni muka monyoknya. Apa khabar kak, sihat? Diamlah kau, sibuk je nak tahu hal orang. Dia marah apa itu. Apa jadi pada orang tadi? Kenapa akak tu entah datang bulan akak ni, Allah Ta'ala, insya-Allah. Udah tak pasal-pasal kena fitnah datang bulan. Tanta bergaduh dengan lelaki malam tadi agak. Ada orang ngumpat. Kan jadi positif tu berlaku dah. Sebab apa? Sebab level positif negatif yang dibagi tadi menyebabkan perkataan negatif tersebar. Hari tu orang berbisik sesama-sama, kau jangan kacau akak tu, pagi tadi dia mengamuk Allah, insya-Allah. Jangan kacau teman awal dengan dia, Allah Ta'ala. Udah jadi suasana tadi, suasana negatif kerana bermula perkataan negatif, Allah Ta'ala. Cubalah masalah walaupun ada di rumah, bila dia datang kopi dengan masalah, Assalamualaikum kak. Ya, Waalaikumsalam. Sihat kak? Alhamdulillah sihat. Dah masuk, Allah Ta'ala. Sambung baliklah nak fikir masalah, sambunglah. Kenapa perlu kita luahkan kemarahan kita di tempat yang lain pada tempat yang lain, ataupun perasaan kita terhadap insan lain lalu dilontarkan kepada insan yang lain? Ini tak patut. Allah Ta'ala. Sebab apa yang menimpa dalam rakyat Malaysia pada hari ini, kita tak cerita rakyat lain lah, rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia, penyakit yang tertinggi sekali adalah sekarang sakit mental. Allah Ta'ala, insya-Allah. Sakit mental. Allahu Akbar. Berapa banyak pesakit mental dekat Malaysia? Apa tahu, kalau ibu-ibu tahulah berapa ramai pesakit mental dekat Malaysia.
Pesakit mental di Malaysia, nisbah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu nisbah dia 1/60. 1/60. Kalau kita dalam ni ada 60 orang, seorang sakit mental. Subhanallah ta'ala. Mana 1/60? Kalau ada 60 orang, seorang tu pesakit mental. Ustaz, kita ada 61 ni Ustaz. Siapa yang sakit mental agaknya? Dan tahu ustaznya. Subhanallah ta'ala. Tak tahu ustaz yang sakit mental. Subhanallah ta'ala. Ala boleh kan? Nak menunjukkan itu penyakit yang sangat besar. Kenapa? Lemahnya mereka. Allah Ta'ala datangkan suatu penyakit kena dengan zaman dan suasana. Dulu kita ada penyakit jantung. 2008 penyakit nombor 1 penyakit jantung. Apa kerajaan boleh buat? Kerajaan tubuhkan Institut Jantung Negara. Buatlah berjalan operasi Institut Jantung Negara. 2016 apa yang berlaku? Penyakit nombor 1 di Malaysia ialah penyakit kanser. Waktu tu kan kanser payudara, kanser rahim, kanser tekak, kanser perut, macam-macam kanser ada. Apa kerajaan boleh buat? Kerajaan tubuhkan Institut Kanser Negara, IKN. Subhanallah ta'ala. Kemudian 2019 kita ditimpa dengan COVID. Apa kerajaan boleh buat? Kerajaan buka pusat-pusat COVID. Pusat-pusat apa nama penempat apa nama kita panggil apa? Inisiatif dia letakkan dekat Maik Serdang. Ada orang-orang kat situ jangan bergerak. Dia boleh buat. Tapi pada tahun yang sama penyakit datang, penyakit mental. Sakit mental jadi penyakit nombor 1 di dalam kalangan rakyat Malaysia. Subhanallah ta'ala. Apa kerajaan boleh buat? Buat rumah sakit gila banyak-banyak, insya-Allah. Buat hospital gila banyak, insya-Allah. Tak boleh. Sebab sakit gila ni dia bukan sakit fizikal, dia sakit rohani. Dia bukan sakit jasmani, dia sakit rohani. Subhanallah ta'ala. Dulu orang gila nak jumpa tepi-tepi jalan. Yang jalan hayang tak boleh makan, orang gila, hati-hati. Zaman sekarang orang gila dalam pejabat. Subhanallah ta'ala. Dalam pejabat dia duduk gila. Balik kerja ngadap jam. Pukul 5.30 jam, pukul 8 baru sampai rumah. Nak gila dia dalam kereta tu. Mulut tak berhenti maki orang. Subhanallah ta'ala. InsyaAllah. Itu penyakit menimpa. Allah Ta'ala datangkan satu penyakit kena dengan zamannya. Masa sakit jantung, kita pergi jumpa doktor. Kita tanya doktor, apa sakit pakcik ni doktor? Pakcik diserang sakit jantung. Kena pakcik pula orang hulu. Jantung tak tahu benda. Jantung apa tu doktor? Jantung tu yang ini pakcik, cuba tengok ni. Ini jantung, dia diinjak masuk, diinjak keluar. Injak keluar pakcik ni sempit. Kita nak bubuh spring sikit kat sini, kata dia, masya-Allah. Oh, apa itu? Sakit jantung boleh tunjuk. Doktor, apa sakit saya ni doktor? Pakcik ni ada sakit radang paru-paru. Mana radang paru-paru? Tunjuk. Ni pakcik X-ray ni pakcik. Ni di sini sempit, sini sempit. Oh, saya ni ada sakit doktor, sakit apa saya ni, kata dia. Pakcik ada kanser. Kanser macam mana? Dia tunjuk gambar. Ini pakcik, serangan dah menyerang dalam limpa pakcik ni. Buah pinggang pakcik dah rosak. Doktor boleh tunjuk. Satu hari ada orang asli apa datang jumpa doktor. Doktor, apa sakit anak saya ni doktor, kata dia. Anak pakcik ni sebenarnya sakit jiwa. Sakit jiwa. Kata dia orang asli tu, jiwa tu benda apa doktor? Apa doktor nak tunjuk? Nak tunjuk apa tadi? Jantung boleh tunjuk, paru boleh tunjuk, limpa boleh tunjuk. Kalau kata anak pakcik sakit jiwa, dia nak tunjuk apa? Jiwa tu pakcik ni sakit trik ni, insya-Allah. Apa tu sakit trik? Kata insya-Allah taala pakcik, anak pakcik gila. Nak kata gila orang marah. Marah pula dia gila. Tapi kita kata sakit jiwa, insya-Allah. Dan hospital buat pun dia kata hospital sakit jiwa. Bila perkataan sakit jiwa tu mesti ada benda dia. Benda apa jiwa tu? Jiwa tu benda apa? Cari ubat. Jantung tadi kita bagi ubat letak bawah lidah. Tahan di bawah lidah, jantung elok balik. Orang sakit paru bagi makan apa nama inhaler tadi, insya-Allah. Inhaler cucuk. Datang balik bernafas. Sakit buah pinggang, pergi buat dialisis, boleh buat. Sakit jiwa apa nak buat? Dia tak boleh buat, kata. Paling-paling pun doktor kata anak pakcik ni kena sakit mental, kata. Nah, telan ubat ni dia akan tenang dalam setengah jam. Lepas setengah jam gila balik semua. Bukan dia makan ubat dia terus sembuh, dia tak boleh sembuh. Apa fungsi ubat tadi? Hanya menenangkan. Ubat sakit jiwa ni apa dia? Balik pada Allah.
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kamu mengingati Allah, hati jadi tenang. Itu dia, masya-Allah. Dia jadi sakit sebab dia sedang berkecamuk, dia sedang bergelora. Dengan sebab apa? Kita kena tahu lah, ustaz, sakit jiwa ni datang daripada mana? Pendam perasaan, daripada banyak berfikir. Tak. Kata para ulama, sakit jiwa bermula daripada kalam-kalam yang diucapkan oleh kita. Apa yang biasa kita sebut? Perkataan ini orang, kadang cerca orang, kadang kita compare. Kau tahu wajah tu gini, harta dia banyak, sikit tu. Dia berborak pasal harta orang. Bila dia tak ada, dia geram. Bila dia geram, dia mula memendam. Itu dengan perkataan. Itu sebab Nabi SAW ajar, janganlah kamu berkata perkataan yang tak layak disebut oleh kamu, yang tak sesuai diterima oleh akal kamu. Banyakkan cakap baik-baik. Saya tengok ni, pengalaman saya lah, Tabarakallah Ta'ala anu. Saya banyak jumpa orang yang panjang umur ni, memang tak banyak cakap. Orang panjang umur tak banyak bercakap. Bila tanya, apa khabar? Sihat. Berapa umur dah? Lah ni 100 lebih dah ni dah. Dia duk cerita pelan-pelan rupa itu. Tak ada pun yang jenis cakap banyak tu. Oh, makcik dah 100 lebih dah ni. Oh, dah lama dah hidup. Tak ada. Yang banyak cakap cepat mati kan. Subhanallah ta'ala sebab perkataannya dah habis. Subhanallah ta'ala. Yang pelan-pelan ni yang panjang umur. Subhanallah ta'ala. Sebab jantung hati dia tenteram. Subhanallah. Kerana banyak ingat Tuhan. Sebab baginda Nabi SAW mengajarkan sabar. Sabar ni pun masalah juga. Dia tak semudah kata. Kadang-kadang kita pergi rumah kawan, kawan mati laki, mati suami, subhanallah ta'ala. Jah, sabar dah jah, hujan Tuhan. Sunahlah kamu cakap, ni masalah suami aku, bukan suami kamu. Kamu sabar. Kita marah. Bila orang suruh kita sabar, tapi kita nyuruh orang sabar, senang dia, subhanallah ta'ala anhu. Masya-Allah. Sabar ni dia tak semudah itu. Ada orang dia baca ensiklopedia sabar, ada 300 muka surat, baru sampai muka surat 10 dah tak sabar nak habis. Bila nak habis ni? Allah Ta'ala. Padahal baca buku tentang sabar tu. Jadilah orang yang sabar dalam baca bla bla bla. Bila nak habis ni? Tak sabar dia nak habis. Allah Ta'ala. Sebab sabar dia bukan bahan-bahan teori, dia bukan baca, dia bahan praktikal untuk dipraktikkan dalam kehidupan kita. Itu sebab kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang mana lebih susah, memberi nasihat ataupun menerima nasihat? Yang paling susah ialah menerima nasihat. Bagi nasihat senang je, susahlah saya nak nasihat. Tak, nasihat je. Yang susah tu nak menerima nasihat tu yang paling susah. Nak terima ke tak nak terima? Masya-Allah ta'ala. Jadi itu sebab sabar adalah kemuncak yang tertinggi hingga Allah klaim pada orang yang sabar. Kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kata dia. Kesabaran dan kehalusan sikap dalam memperlakukan orang lain. Bila memang hal itu tidak memerlukan sikap yang tegas. Dalam wasiat ini terkandung anjuran bagi orang-orang yang terhormat agar melupakan kebodohan orang-orang yang batil. Kalau tidak diikuti oleh kerosakan dalam sikap seperti ini, maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, kelapangan orang pandai adalah kecerdasan orang yang bodoh. Subhanallah ta'ala. Kelapangan orang yang pandai ialah kecerdasan orang yang bodoh. Apa maksud dia gitu? Subhanallah ta'ala. Kelapangan orang pandai adalah kecerdasan orang yang bodoh. Jadi kadang-kadang orang pandai ni lebih diam. Waktu dia lapang dia diam. Tapi waktu diam dia tu orang bodoh banyak berkata-kata, banyak cakap-cakap. Tu sebab Imam Ghazali kata, kalau kamu datangkan kepada aku 10 orang pandai, 10 orang cerdik datang bawa ke sini, ajak aku berdebat, aku boleh berdebat dengan mereka. Tapi kalau kamu bawa pada aku seorang bodoh, subhanallah ta'ala, aku mengaku kalah, kata Imam Ghazali. Kata Imam Syafi'i, aku mengaku kalah. Orang bodoh ni tak ada cakap apa. Ini bahasa Melayu saya guna. Ada guru kami tak bagi, jangan cakap bodoh, kata masya-Allah. Tapi nak mendatang faham. Bodoh ni ada banyak jenis. Subhanallah ta'ala. Dalam bahasa Arab kita panggil jahil. Jahil ni ada dua. Satu namanya jahil murakkab, satu lagi nama dia jahil basit. Dua. Jahil basit, jahil murakkab. Apa tu jahil basit? Jahil basit ni macam kita lah.
Apa dia? Mula-mula tak tahu, lepas belajar baru tahu. Oh ya ke ustaz? Masya-Allah. Ibu-ibu jangan pernah makan buah tembikai dengan madu, dia jadi sakit. Kenapa pula makan tembikai dengan madu tak boleh? Madu tu panas, tembikai tu sejuk. Campur panas dan sejuk, dia jadi racun. Oh, baru tahu ustaz. Itu makna basit. Apa dia? Mulanya dia tak tahu, lepas dah belajar baru tahu. Itu basit, hakikat manusia. Ada satu bangsa lagi namanya jahil murakkab. Murakkab ni dari kalimah asal dia raqibah. Apa tu raqibah? Menaik. Kalau orang naik satu benda kita kata irkab ataupun raqibah. Insya-Allah. Mana naik? Naik tangga. Irkabus sulam, naiklah tangga itu. Insya-Allah. Jadi bila kata menaik, jahil murakkab, jahil yang menaik, atau bahasa orang Negeri Sembilan cakap bodoh bertingkat-tingkat. Subhanallah taala. Bertingkat-tingkat, berlapis dia punya kejahilan tadi itu. Siapa dia ni? Dia ni orang yang tak tahu tapi tak nak ngaku dia tak tahu. Ini kan P. Ramlee ada cerita dalam Alibaba Bujang Lapuk. Si Sudin ketika mana pendekar Mustad tunjukkan 3 alat muzik. Oh, apa ni pakcik? Oh, ini biola, kata Masya-Allah. Ini biola. Bukan biola pakcik, ini piano, kata Masya-Allah. Yang ni tak tahu, yang ini lagi tak tahu. Yang pendekar Mustar itu jahil basit. Kenapa saya kata jahil basit? Oh, biola. Baru pakcik tahu. Mana dia tak tahu sebelum ni. Bila si Sudin bagi tahu, dia percaya pula si Sudin tadi. Rupanya si Sudin tu murakkab. Subhanallah. Mana nak tahu Sudin tu murakkab? Alat terakhir. Alat terakhir bila ustaz cakap apa? Yang ini pakcik tahu. Yang ini pakcik tahu. Ni namanya bongo, insya-Allah. Yang si murakkab ni tadi dia tak mau terima. Pakcik ustaz cakap, dia kata apa? Bukan bongo pakcik. Ini bongo. Bongo. Mesti kat sini bongo. Maknanya si jahil yang tadi tetap nak kata dia betul. Kata Allah Taala. Sebab ada jenis orang memang kita tahu dia cerdik tapi dia tak mau mengaku dia salah. Itu sebenarnya orang murakkab. Kata Allah Taala. Sebab dia rasa dia tahu everything, dia tahu semua benda. Sampai bila orang cakap dia tak boleh terima apa yang dikatakan oleh orang. Ini dia murakkab kita panggil, insya-Allah tabarakallah taala. Sebab dalam dunia ni kita saling perlu memerlukan. Mungkin hari ini saya boleh cakap bahagian agama tapi saya tak tahu bahagian ekonomi. Bila orang ekonomi cakap, baru kita tahu. Boleh jadi hari ini kita tahu bab ekonomi tapi kita tak tahu bab sejarah. Orang cerita bab sejarah, baru kita tahu. Apa dia tu? Sebab dalam Quran kata ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerjasamalah kamu, ta'awun, kerjasama. 'Alal birri, dalam mendapatkan kebajikan, wat taqwa, agar kamu jadi orang bertakwa. Sebab orang bertakwa dia tak boleh seorang-seorang. Orang bertakwa ni dia bekerjasama. Subhanallah taala. Kalau dia rasa dia saja yang hebat, maka tak bolehlah kopi itu. Nama subhanallah taala. Jadi teguran Al-Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i rahimahullah taala ni khusus kepada golongan-golongan jahil yang mana? Jahil murakkab. Jahil yang tak boleh ditegur. Subhanallah taala. Khabar dia orang Melayu doublekan lagi bunyi dia. Apa kata dia? Bodoh sombong. Subhanallah taala. Bodoh sombong ni bahasa Melayu fusahah lah, bahasa Melayu baku. Kalau orang Perak kata ni bodoh tengin, subhanallah taala anu, dia udahlah bodoh tengin pula lagi, subhanallah taala anu. Ini memang tak boleh buat bincang orang pun ini. Minta maaf lah kasar bunyinya, tapi inilah kata guru kami terhadap orang yang melazimi kejahilan dalam hidup dia. Dia keras tak mau mengaji. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa yang enggan ataupun barang siapa yang berasa lelah dengan menuntut ilmu, maka tanggunglah bodoh seumur hidup. Subhanallah ta'ala. Ini Imam Ghazali, Imam Syafi'i sebut begitu. Itu sebab banyaknya kaedah ataupun tertib nak dapat ilmu. Satu perkataan Imam Syafi'i yang selalu saya ungkapkan pada pelajar-pelajar saya di pondok, sampai diorang hafal dah benda tu, tak perlu masuk hafal, tapi bila hari-hari sebut dah duduk dalam kepala. Apa dia? Saya cakap dengan mereka, syarat nak mengaji itu ada 6. Syarat mengaji ada 6. Ada 6 benda ni baru kamu jadi orang menuntut ilmu, baru kamu dapat ilmu, insya-Allah. Kata Imam Al-Syafi'i rahimahullah taala, akhilan tana ilman illa bisyiddatin. Wahai saudaraku,
kamu tidak akan dapat ilmu, kamu tak akan dapat mencapai kelazatan ilmu itu tadi illa bisittatin, melainkan dengan 6 perkara. Yang pertama zakain, apa dia? Kecerdikan. Yang kedua wahirsin, yang kedua tamak. Yang ketiga wajtihadin, iaitu bersungguh-sungguh. Yang keempat, yang ketiga zakain, wahirsin, wajtihadin. Yang keempat wabulghatin. Apa bulghah? Bulghah ni duit, tapi sini kita kata kecukupan. Wabulghatin. Yang kelima, apa yang kelima? Irsyadil ustaz, iaitu dapat petunjuk daripada guru. Dalam riwayat lain dia tak kata irsyadil ustaz, dia kata apa? Beradab dengan guru, insya-Allah. Beradab dengan guru. Yang kelima tauluz zaman, yang keenam tauluz zaman. Tauluz zaman, panjang masa mengaji. Bukan hari ni ngaji, hari ni terus nak jadi ustazah, tak. Panjang masa mengaji itu. Ini ada nasyid dia tak? Akhilan tana ilman illa bisitatin zakain wa hirsin wa ijtihadin, zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin irsyadil ustazi tawuluz zaman. Ini lagu apa itu lah, kata Allah Ta'ala. Saudaraku, kamu takkan dapat ilmu melainkan dengan 6 perkara. Yang pertama zakain, cerdik. Ustaz, kita datang nak ngaji ni memang nak cerdik lah Ustaz. Memang datang-datang kita bodoh katanya. Kita datang ni kita tak mengaji, kita tak pandai kata Ustaz. Bukan zakain cerdik di situ maknanya tak pandai tak. Zakain itu ialah orang yang sedang membahagikan akalnya untuk belajar. Dia sungguh-sungguh di tengah bagi akal dia. Bukan waktu tengah nak mengaji, waktu itulah dia pergi apa nama Allah Muhammad, bawa lah dia datang sembang, dia main-main dalam mengaji, dia tak cerdik. Wa hirsin, sungguh-sungguh. Minta maaf, hirsin tamak. Kata Tuan Haji Dahlan, minta maaf muslimat semua, hari ni Ustaz Ridwan tak dapat datang. Kalau Ustaz Ridwan tak datang, tak ada ustaz ganti lain ke? Ya Allah, ganti lain, kami nak mengaji. Tu minta maaf kata Allah Ta'ala. Bukan hari ni Ustaz Ridwan tak dapat datang kuliah. Alhamdulillah, saya pun baru plan nak pergi Ipoh ni, kata Allah Ta'ala. Ada kalau gitu tak dapat wahirsin ni orang tamak. Sini tak ada mengaji dia pergi sana, sana tak ada mengaji dia pergi sana. Tapi masalah pun ada juga kalau tak ada yang ketiga. Apa dia? Wajtihadin, sungguh-sungguh. Dia rajin pergi majlis ilmu, tapi semua majlis dia tidur. Dia pergi ni, geng muslimat kat sini, pergi insyaAllah. Sampai dekat kuliah, dia tengok ustaz tu kejap kecil, kejap besar. Kejap kecil, kejap besar. Kejap kecil tu. Lala tak nampak dah ustaz. Mana ustaz ni? Rupa tidur. Ini bukan cerita masalah baik tak baik tak. Ini cerita dapat ilmu, insyaAllah. Adapun dia tidur dalam majlis ilmu sekalipun, dia selamat daripada melakukan maksiat. Selamat, dia dah selamat, dah baik dah. Itu cerita selamat. Sekarang kita cerita nak dapat ilmu. Yang ketiga, wajtihadin, dia sungguh-sungguh. Datang tengok, tangan dia ada pena, kemudian dia ada buku, dia tengok, insyaAllah ustaz kami tak ada kitab, dia ada buku kecil, dia tulis apa ustaz ni cakap. Dulu kalau ngaji pondok, saya ingat ngaji pondok, kita tak sempat nak pandang muka tok guru. Masa ngaji pondok tak sempat pandang muka tok guru. Mengapa semua duk cakap? Orang ngaji pondok ni, itu sebab kalau tengok budak-budak pondok, dia punya serban ni, ekor dia dekat sini. Dia hopi ni ekornya, insyaAllah. Lepas tu dia punya serban ni, yang belah bonjot ni dia keluarkan kopi ni. Ni kalau pergi pondok-pondok belah Kelantan ke belah tu Kedah tu, ada kopi ni cara dia makan serban. Mana apa? Daripada akal pergi ke hati. Tu makna dia akal pergi ke hati. Dia ingat masuk dalam hati, ingat masuk dalam hati. Kumpul peram situ, dia simpan dalam hati. Masya-Allah. Tu kaedah kenapa nama budak-budak pondok serban kopi tu. Jadi bila tok guru pula dah, tok guru dia dah tarik, dia dah simpan ilmu tadi, letak di belakang. Orang tak aku bagi. Allah Taala anu, insya-Allah. Dia ada simbolik pakai serban ni. Allah Taala anu, dia ada tanda dia. Kalau yang pakai ekor sebelah kanan ni apa, ekor sebelah kiri tu apa, yang kat belakang tu apa, dia tok guru dia tahu. Dia tahu sebab apa. Kalau yang ekor belah kanan ni apa dia ustaz? Ini orang kerajaan. Allah.
Orang kerajaan yang mangkah kerajaan ke tak? Bukan. Maknanya dia adalah Datuk Qadi, Mufti, ataupun dia orang-orang yang mentadbir agama dalam negeri. Kalau dia ekornya di belakang, terlepas gitu dia orang pakah, orang faqih. Dia ngajar bab-bab fardu'ain, fiqh, atau dia orang ekor kat belakang. Adapun yang ekor kat kiri ni orang-orang tasawuf, yang mana dia ingat Allah dalam hati selalu. Itu isyarat dia panggil. Tabarakallahu taala anhu. Jadi tu ada tanda dia, tabarakallah. Ada alamat dia tu, sebab bila ngaji dia nak akal cerdik, dia tamak simpan dalam hati. Tabarakallah, ni budak pondok apa itulah. Jadi tu sebab kata wajtihadin, sungguh-sungguh dia mengaji. Tu sebab Imam Syafi'i dia buku tak ada, pensel pun tak ada. Tak ada semua benda tu. Dia duduk dalam kelas Imam Malik. Imam Malik ni imam terkemuka di negeri Madinah. Tapi macam mana Imam Syafi'i mengaji Imam Malik? Dia duduk dalam kelas, dia tengok apa Imam Malik cakap. Dia ambil tangan dia jadi pensel, air liur dia tulis kat jari dia. Buat syarat. Kemudian Imam Syafi'i ingatkan dia bermain-main. Imam Malik ingat Imam Syafi'i main-main. Ya Muhammad Idris, kamu buat apa? Saya salin. Mana salin? Tunjuk tangan. Kau main-main. Baca balik apa saya baca. Dia tengok tangan dia baca sebiji-sebiji. Kata Imam Malik tak tertinggal pun. Tabarakallahu taala. Dia tak ada pen, dia tak ada pensel. Imam Bukhari rahimahullah taala. Imam Bukhari yang kata Sahih Bukhari, penghafal hadis tu. Dia pergi mengaji. Dalam pengajian dia tadi dia mengaji, duduk dalam kalangan orang kaya di Bukhara. Orang kaya-kaya dah buat pensel, buat mengaji, buat pen, tulis je. Imam Bukhari tak? Imam Bukhari duduk, ambil tulis kat tangan. Dia buat ngacah-ngacah di tangan. Ya Allah. Kawan sebelah kata, kau ni mengaji ke tak mengaji? Tak mengaji tak payah datang lah, buat semua aja, kata insya-Allah. Mengaji, dengar hadis pertama tak ada benda apa, hadis kedua tak ada apa-apa. Kawan tu duk marah-marah sampai hadis ke-40 pun marah-marah lagi. Akhirnya sampai hadis ke-7000. Mengaji 7000 hadis. Subhanallahu taala anhu. Akhirnya Imam Bukhari tak tahan. Bila kawan nasib torture dia lah. Kamu kalau tak ada pensel, tak ada pen, jangan mengaji lah, balik je. Kata Imam Syafi'i kepada Imam Bukhari, kamu mengaji sangat ke? Ya, aku mengaji. Kamu ada salin apa Tok Guru cakap? Salin lah. Sekarang kamu semak balik, aku baca. Imam Bukhari kata, aku baca, kamu semak. Dia ngangkatkan tangan dia kopi itu je, dia membayangkan apa dia tulis. InsyaAllah tabarakallah. Dibaca hadis 1 sampai 7000 hadis. Imam Bukhari baca depan dia. Hingga kan apa yang berlaku? Yang menulis ni tadi, rupanya ada yang Tok Guru cakap dia tak catat. Apa kata? Itulah yang tertinggal tu, kata dia. Dia kata, itulah yang tertinggal, kata dia. Dia salin balik Imam Bukhari cakap. Tu sebab orang yang ijtihad dia itu orang sedang bersungguh-sungguh. Walaupun dia tak punya apa-apa, dia sungguh-sungguh nak dengar, dia hafal. Apa teknik Tok Guru nak tahu orang tu tengah fokus ke tak fokus? Ini psikologi. Kita kalau ngaji jadi Tok Guru duduk depan, dia kena tahu psikologi. Orang kalau fokus, dia ada salah satu teknik dia apa? Dia bila dia duduk tu dia gini. Kepala dia akan sengit. Kalau kepala dia sengit sikit, tu tengah fokus. Subhanallah taala. Kalau orang yang dia kira nak habis nak balik kan, dia tegak aje. Kau berapa dah ni? Nah, itu kira nak balik je tu. Subhanallah. Kalau yang fokus dia duduk, walaupun dia tak mencatat, kan tak mencatat, dia duduk dengar begitu je. Sebab ini teknik kalau tu anak-anak fokus dengan kita, dia bercakap, dia akan sengit kepala. Ya ke apa? Tengok budak-budak kan, kalau kita sembang dia, ayah. Dia kepala ni sengit. Dia tak, ayah. Mana ada? Dia sengit kepala. Orang yang menyengitkan kepala ni, dia sedang menggunakan otak dia. Tabarakallah ta'ala. Masya-Allah. Ayah tu, Tok Guru tahu, ni kaki ngaji ni, ni jenis nak balik ni. Ada tahu, Tok Guru tengok tahu dah. Tabarakallah ta'ala. Masya-Allah ta'ala. Jadi tu sebab wajtihadin, sungguh-sungguh. Bila nak ngaji ni, dia sungguh-sungguh. Kemudian bulghah ni apa? Kecukupan. Datang nak ngaji, pennya ada, pensilnya ada, kitabnya ada. Bayangkan kalau dia datang tak ada kitab, lepas tu orang tengah ngaji, fikiran dia bukan nak ngaji. Fikiran dia apa? Fikiran dia macam mana aku nak dapat kitab orang sebelah ni. Dia duduk sibuk, apa dia tulis tu? Dia tengok ke depan. Tu Imam Syafi'i kata, Imam Syafi'i kata, aku tidak akan jadi seorang yang alim kalau aku ketika mengaji sibuk memikirkan tentang basal. Apa tu basal? Bawang. Ini waktu nak datang mengaji, waktu tu lah teringat, alamak, serika tak tutup, kain tak jemur,
apa nak masak balik ni? Dia duk fikir benda-benda yang tak mendatangkan ilmu pada dia. Ni tengah ramai-ramai ni bolehlah minta idea apa nak masak tu. Jah, saya baru beli semalam ikan semilang. Apa sedap ikan semilang ni masak tu. Dia fikir nak berborak. Allah Ta'ala anu. Maka ketika itu bulughahnya tak cukup. Bulughah ni orang dah siap sedia dah. Baju dah jemur, masak sudah masak. Aku dah datang mengaji, memang nak tumpu mengaji dia, insya-Allah. Kemudian irsyadil ustaz, ada petunjuk ustaznya nak ngaji. Tak boleh baca buku seorang-seorang. Ada jenis orang dia suka baca buku seorang-seorang. Dia ambil buku, aku tahu, aku dah baca, sudahlah masalah. Ni berlaku zaman salafun salih. Ada satu orang laki-laki, dia ada kutub hana di rumah dia. Orang dulu khabar kutub hana, orang sekarang panggil library, saudara-saudara, perpustakaan, insya-Allah. Dia ada library dia sendiri dekat rumah dia. Dia tak suka pergi kuliah, dia tak suka pergi menuntut ilmu, dia suka beli buku banyak-banyak. Dia pun kat rumah dia baca seorang-seorang. Apa dia buat? Dia pun baca satu kitab Sahih Bukhari tadi. Dia jumpa hadis Nabi SAW, Hayatus Sauda Dawa Ushifa. Biar betul, Haya'us Sauda. Mana haya'u ni mana ular hitam. Ular hitam tu Haya'us Sauda Dawa wa Shifa. Ular hitam ialah penyembuh dan ubat segala penyakit. Dia pun menang balik, Haya'us Sauda. Dia tengok kitab, Sahih Bukhari, tak tipu. Hadis ni sahih. Subhanallah. Satu hari ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, anak dia demam, anak dia sakit. Apa dia buat? Dia pergi tangkap ular hitam. Dia tangkap ular hitam, dia potong kepala ular hitam tu, dia potong-potong-potong, dia masak buat sup. Bila dia buat sup ular hitam, apa dia buat? Dia bagi anak dia minum. Dia bagi anak dia makan sup ular hitam tadi. Alhamdulillah, berkat baca hadis seorang-seorang, anak dia selamat meninggal dunia. Mati anak dia tadi. Subhanallah Ta'ala. Sebab makan ular hitam, ular berbisa, dia makan, mati anak dia. Bila anak tu mati, termenung dia, apa salahnya aku beramal dengan hadis. InsyaAllah Ta'ala. Dia tak keruan. Bila dia tak keruan, apa dia buat? Dia mundar mandi, sedih anak mati. Akhirnya dia lalu di pasar, dia tengok ada satu pengajian hadis. Dia duduk dalam kelas hadis tu sampai hadis dah habis. Orang balik, dia datang jumpa Syekh. Apakah Nabi berdusta? InsyaAllah. Adakah Nabi berdusta? Kenapa? Aku ada baca satu hadis Nabi SAW dalam kitab Sahih Bukhari pada jilid ini. Katanya, Haya'us Sauda Dawa Ushifa. Syekh tu termenung. Mana ada hadis tu? Hadis tu tak ada. Ada, hadis tu ada. Saya dah baca hadis tu, kata insya-Allah. Tak ada. Saya dah hafal Sahih Bukhari dalam kepala. Mana ada hadis tu, kata insya-Allah. Sekejap saya balik ambil ke rumah. Dia balik rumah. Bila dia balik rumah, dia ambil kitab tu, dia buka balik hadis tu, dia baca. Betul lah Haya'us Sauda. Dia pergi jumpa Syekh. Dia tunjukkan kitab tadi. Syekh, ni kitab ni. Maka Syekh tadi pun tengoklah kitab tadi. Lah Haya'us Sauda Dawa wa Shifa. Tengok hadis nombor berapa, kemudian Syekh tengok kitab. Kata Syekh, kitab ni kitab tobak baru. Apa nak tobak baru? Cetakan baru. InsyaAllah. Ni cetakan baru. Hadis ni sebenarnya bukan Haya'us Sauda. Hadis ni sebenarnya Habbatus Sauda. InsyaAllah. Bila kata Habbatus Sauda, huruf ha dengan ba alif, Habbatus Sauda. Tapi ketika dia tulis huruf ba, tinta pen tu terjatuh setitik jadi huruf ya. Jadi patutnya Habbatus Sauda jadi Haya'us Sauda. Jadi sebab salah titik saja dia salah makna. Jadi yang ni salah faham. Padahal Nabi kata Habbatus Sauda, penyembuh dan ubat segala penyakit. Yang dia pergi baca ular hitam, penyembuh dan ubat segala penyakit. Maka apa yang berlaku sebab tak mau pergi mengaji, nak baca saja, anak pun mati. Subhanallah Ta'ala. Itu sebab mesti syarat nak dapat ilmu kena ada irsyadul ustaz ataupun adabil ustaz, iaitu beradab dengan guru. Dan yang ke-6 terakhirnya apa dia? Iaitulah tawuluz zaman, panjang masa mengaji. Bukan hari ni mengaji kita tahu semua benda, tak. Hari ni kita ngaji kita tahu satu benda, besok mengaji lain pula. Ini tambah lagi, bertambah lagi. Sebab hadis Nabi kata apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah olehmu akan ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Sampai mati pun orang duduk dekat telinga, orang mengajar kita lagi. Apa nak diajar yang akhir sekali? La ilaha illallah
Walaupun perkataan tu hari-hari dah kat mulut kita, tapi waktu mati berkehendak orang ngajar juga kat telinga kita, la ilaha illallah. Nah, jadi apa yang saya nak katakan di sini, sepanjang 6 perkara tadi semuanya terlibat dengan mulut kita. Benda-benda yang baik, perkataan yang baik datang daripada akal yang baik, dan akal yang baik itu akan menggerakkan hati mengucapkan perkataan yang baik-baik. Itu sebab saya antara orang yang tidak terima bila orang mengatakan, ustaz, dia tu mulutnya jahat, hatinya baik. Insya-Allah Allah Taala. Boleh terima? Tak boleh. Kenapa? Kullu lafzan minal lisanu al-aslu min qalbi. Setiap perkataan yang keluar daripada lidah asalnya dari hati. Kalau dia kata hatinya baik, tidak akan keluar perkataan yang buruk. Jadi itu barang yang ada dalam hati. Insyaallah barakallahu taala an. Begitulah wasiat Nabi SAW kepada Aisyah, sehingga kita dapat mengambil pelajaran daripada hal ini bahawa kita harus menjauhi perkataan keji dan tidak mengata-ngatai dengan perkataan yang keji, serta agar kita memiliki akhlak yang baik. Ada orang tak pandai sekalipun, sekolahnya tak tinggi, tapi bila mulutnya cakap benda baik, tak pernah ngumpat orang, tak cerita pasal orang, orang kata ajar baik orangnya, insya-Allah. Orang tak tengok dah pelajaran dia, orang tengok budi pekerti dia. Tapi kalau dia tahap sampai PhD sekalipun, Profesor Madya ataupun Profesor Emeritus sekalipun, kalau mulutnya jahat, orang akan kata dia tu orang tak bijak juga. Kenapa? Kerana lisannya itu tadi. Jadi kami memohon kepada Allah, semoga dia diberikan manfaat daripada ilmu kita, manfaat daripada ilmu kita, dan mengajari apa yang tidak diketahui. Wallahu a'lamu bisawab. Jadi kesimpulannya dalam nasihat yang ketujuh ini, untuk menjadi seorang yang terhormat, untuk menjadi seorang yang disanjungi, maka jagalah lisan kita daripada perkataan yang keji. Macam mana nak jaga lisan daripada perkataan keji? Terlebih dahulu jaga lisan kita daripada makan barang-barang yang syubhah. Barang-barang yang kita makan itu akan mempengaruhi tubuh badan kita dalam berbicara. Itu sebab pepatah Minangkabau ada mengatakan, you are what you eat. Subhanallah taala. Kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau makan barang tak baik, yang keluar di mulut pun tak baik. Kalau barang yang baik dia makan, insya-Allah barang yang keluar daripada lisannya juga adalah lisan yang baik-baik. Wallahu taala alam. Nanti siri akan datang kita akan sambung wasiat yang ke-8, khitan bagi wanita menurut sunnah yang suci, insya-Allah. Tabarakallahu taala anhu. Baik. Jadi sebelum kita tangguh pengajian pada pagi mulia ni, saya buka ruang soalan. Jika ada yang ingin bertanya, falyatafaddal ma'jura. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Jadi sekadar itu saja. Kalau tak ada soalan, ibu-ibu rahmatullah ta'ala, salah silap tutur bicara, apa yang disampaikan kira tidak bertepatan murad kita, bersalah dengan pandangan para ulama, pada Allah Jalla Jalalul Azam saya minta ampun. Kepada barisan ibunda rahmatullah ta'ala sekaliannya, saya nyusul 10 jari mohon maaf sekiranya apa yang saya sampaikan sebentar tadi telanjur daripada kata seorang anak kepada seorang ibu, seorang adik kepada seorang akak, maka saya mohon ditegur diri saya dengan teguran bisawab setiap bicara dan tutur saya. Dan ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, terima kasih juga saya ucapkan lagi pada setiap minggu saya ucap, insya-Allah. Kenapa? Alhamdulillah, pembangunan Pondok Muslimat Ashrafiyah kini telah mendapat 44 lori. Kita kata kita perlukan 100 lori tanah merah, kita dah dapat 44 lori, dan gerak kerja telah dimulakan pada awal September yang lalu, insya-Allah. Alhamdulillah sekarang telah mencapai 40% penutupan untuk tanah tadi. Terima kasih banyak atas sumbangan yang diberikan, dan insya-Allah kami masih lagi memerlukan, sekiranya ada yang ingin menyumbang dengan kadar yang segera, agar jangkaan saya bulan 7 untuk bulan bulan 11 untuk surau mula dibangunkan, surau tingkat 2. Subhanallah taala. Jadi terima kasih kepada sekaliannya yang hadir, ibu-ibu rahmatullah taala, mudah-mudahan diberikan inayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sama-samalah dapat kita berdoa kepada Allah dipanjangkan umur kita dalam berbuat
perkara yang bermanfaat dan dibaikkan kita dengan cara difaqihkan dalam urusan agama, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'ali qudri unsa wa zakar. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiq wasyuhada as-salihin hasunna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ibu-ibu yang belum pernah mendengar, Pondok Bustana Ashrafiyah itu buka 2 tawaran infak. Yang pertama, infak lori tanah merah. 1 lori harganya RM250. Kita tak dapat nak wakaf tanah 1 ekar, tak dapat nak wakaf tanah besar, kita wakaf 1 lori atas nama mak ayah ke atau nama kita, tak ada masalah. Infak 1. Ataupun infak yang kedua, infak pembelian tanah. Kita buka 3,000 lot. 1 lot harga dia RM100 sahaja. Masya-Allah, tabarakallah taala anhu. Wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta